Saya adalah wakil dan juga penyelaras kepada gerakan Selamatkan Asrama Yayasan Selangor dan juga saya anak Yayasan Selangor. Tujuan memorandum ini dihantar kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor ialah ingin menunjukkan bantahan terhadap perubahan Asrama Yayasan Selangor di Kuala Lumpur, iaitu Asrama Tun Dr. Ismail dan juga Asrama Tun Puan Rizkin. Antara sebab-sebab perubahan, isu perubahan ialah mereka telah pihak Yayasan Selangor memberi notis dalam beberapa masa yang singkat untuk memindahkan pelajar-pelajar tersebut pada tahun hadapan keluar daripada asrama Yayasan Selangor dan memindahkan mereka pada asrama-asrama daerah di luar daerah daripada Kuala Lumpur. Jadi di asrama Yayasan Selangor dan itu ATDI dan TPN ini adalah mereka telah menempatkan selama ini pelajar-pelajar luar bandar di negeri Selangor, menempatkan pelajar-pelajar yang tidak dapat masuk ke sekolah asrama penuh di sekolah-sekolah ternama di Kuala Lumpur, seperti di Sekolah Menengah St. John's, Victoria Institutions, Konvent Mikenas. Jadi sekolah-sekolah ini telah memberi banyak pendedahan, dan kami sendiri daripada pihak alumni merasakan ada keunikan tentang sekolah-sekolah tersebut berbanding dengan sekolah-sekolah di luar bandar. Dan kalau kata tuan-tuan dah dapat dia punya jadi, tapi saya samakan antara produk-produk kami daripada alumni ialah agak adalah outstanding lah daripada misalnya Timbalan Chancellor Universiti Malaya Profesor Dr. Jamil Ma'a, Datuk Yusri Yusof, iaitu bekas CEO kepada SC, Suruhanjaya Security, Saudara Hud Abu Bakar, iaitu arkitek penama, iaitu third top arkitek di Malaysia, Colonel Emilia Kamarudin, juru terbang wanita pertama, pilot fighter di Malaysia, dan juga DMC punya co-owner Dr. Omar, juga daripada alumni, Datuk Badrul Hisham, ex-MP Pulau Langat, dan beberapa lagi macam Azri Jamil lah, Group Regional General Manager untuk Microsoft di Malaysia, di Group Regional General Manager daripada Microsoft, dan juga Datuk Azrin Alias, penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri itu sendiri. Jadi kalau ikutkan kita punya produk-produk yang kita ada adalah produk-produk berjaya. Jadi saya tak nampak kenapa isu asrama yang telah memberi jasa kepada anak yang Selangor ini harus dirobohkan dengan tergesa-gesa tanpa perancangan untuk menempatkan balik atau memandang baikkan at least dia punya atau menyediakan alternatif kepada asrama itu sendiri. Dan yang kita nak ialah supaya proses penempatan pelajar di sekolah-sekolah ternama ini diteruskan. Sebab kita tak nak anak-anak yang Selangor di sekolah di Selangor balik kampung, sahabat berenang balik itu, jadi saya rasa defeat the whole purpose. Sebab kita tahu the value of the education tentang jaringan selepas ni bila kami berada di sekolah Kuala Lumpur seperti St. John, PI, Amin Baki, Konvent Mikenas, BBGS dan beberapa sekolah ternama. Mana kami daripada anak kampung ni, daripada sekolah-sekolah kampung ni, anak yang di luar bandar tinggal di bandar, kita kenal, lepas tu kita dah tahu, kita daripada macam sekolah ni kita dapat satu jaringan yang agak ini yang unik dan berbeza. Kami rasa dalam ikut pengalaman ini yang menjadi satu advantage rather than kalau kita di mana-mana, kalau kita kata sekolah mana, kalau sekolah untuk Datuk Banting ke sekolah itu mungkin tidak membagi banyak kesan berbanding dengan kalau kami kalau di tempatkan sekolah-sekolah ini motif. Tapi sebab kita nampak tidak ada perancangan yang rapi, seolah tergesa-gesa, seolah kita rasa ada sesuatu yang di sebaliknya menyebabkan
kawasan tu sedang ada dalam pembangunan pesat. Kawasan yang orang kata MRT punya stesen di situ, saya nampak ada satu dan nilai tanah itu agak tinggi. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kita matlamat asal Yayasan Selangor itulah matlamat pendidikan. Yayasan Selangor itu bukan untuk matlamat pendidikan. Saya sik balik tentang matlamat asal lah daripada ini sebenarnya datang hasrat daripada bekas Menteri Besar Selangor yang dahulu, Bayahan Datuk Harun Idris, yang merasakan bahawa agak keteringan pelajar-pelajar yang keluar bandar di Selangor ni dan harus yang mana sekolah menengah di sekolah yang ternama di Lembah Kelang waktu di Selangor tidak ada banyak pelajar-pelajar, kita kata pelajar-pelajar Bumi Putra. Tidak ramai. Masa tu ada pun anak-anak orang Indik, anak-anak orang yang dah jadi di Kuala Lumpur. Selain itu tidak ada anak-anak orang Melayu, anak-anak Melayu yang biasa yang kamu tidak memberi peluang untuk sekolah sana. Jadi dengan adanya asrama ni kami peluang dan kebanyakan pelajar-pelajar ada kalangan yang dapat 3A, 2A, 1A. So long budak ni ada potensi dan boleh nak pergi ke sekolah. Dan jadi alasan bila kita tanya Yayasan Selangor apakah alasan untuk menguburkan, banyak alasan adalah lebih kepada kalau tuan tengok memorandum lebih kepada alasan remeh lah tentang pendapatan pelajar, logistik, kos tinggi lebih banding dengan sekolah agama, sekolah penempatan. Jadi bagi saya kos ni kalau ada peningkatan kos setakat seorang pelajar lebih kurang 7,000 setahun berbanding dengan the value yang kita dapat tu agak saya rasa tidak boleh dinilai dengan cara macam itu.